Okey. Untuk kali ini, okey. Ini kita lebih fokus kepada apa yang kita nak discuss, soalan pasal kesalahan student masa menjawab soalan sains. Ya. So, untuk yang kali ni, cara nak menjawab tu eloklah baik yang darjah 4, darjah 5, darjah 6 pun dengar juga. Okey. So, kita tengok salah satu contoh dekat sini ya. So, itu gambar. Dalam raja di atas, okey, ingat gambar tu, okey. Kita terus baca kat sini. So dia kata daripada gambar yang kita tengok tadi tu, dalam raja di atas, bahagian bawah beg plastik dicucuk dengan menggunakan jarum peniti. So korang tahu dekat bawah tu bocor beg plastik tu. So perhatikan titisan air yang jatuh ke dalam bikar. Remy membuat pemerhatian selama 10 minit. So membuat pemerhatian. Soalan yang pertama, biasanya kalau macam ni dia akan tanya soalan yang pertama sekali, tanya apakah pemerhatian kan. So dekat sini first soalan A, apakah pemerhatian awal yang boleh dibuat. So pemerhatian, dia kata pemerhatian awal. Jadi kita nak tengok apa yang terjadi masa awal sekali. Okey, bila kata pemerhatian, tolong jawab apa yang kita nampak pada eksperimen tu. Okey, jangan jawab jawapan yang lebih kepada inference. Sebab bila pemerhatian, dia selalu student suka bagi jawapan yang berkaitan dengan inference. Kenapa? Bagaimana? So bila pemerhatian, apa yang korang nampak sahaja. Okey, so ingat pemerhatian tak semestinya apa yang kita nampak. Yang macam kalau katakan, kan kita kata kena guna pemerhatian ni melibatkan 5 deria. Ya. Selalu dia kata pemerhatian melibatkan 5 deria. Tapi dari segi eksperimen kat sini, apa yang kita boleh nampak, ia melibatkan pemerhatian, apa yang kita perhati. Lain-lain seperti macam merasa, mendengar, menghidu. So tu semua duduk dalam pemerhatian. So apa yang korang nampak masa awal tu? Kan dia kata dia ada cucuk sikit kan. So kita boleh kata masa awal tu beg plastik tadi ni dipenuhi air. So pemerhatian awal dia, isi padu air dalam beg plastik adalah penuh. Sebab itu apalah, itu apa yang kita nampak masa pemerhatian awal. Okey. Titisan air yang jatuh ke dalam bikar. Ni kadang-kadang student jawab macam tu. So itu tak tepat lah. Sebab kalau katakanlah korang jawab titisan air yang jatuh ke dalam bikar, itu bukan setakat duduk dalam awal pemerhatian. Dia sepanjang eksperimen. Daripada awal sampailah ke akhir eksperimen pun, so dia masih menitis. Jadi itu bukan pemerhatian awal. Pemerhatian awal apa yang kita nampak awal pada tu. So kita tahu isi padu air dalam beg plastik adalah penuh. Jadi itu adalah jawapan yang tepat. So nanti lepas ni, okey, siapa yang dapat buku ni tolong betulkanlah. Okey, ada juga ni buku, ada salah seorang student yang hantar, banyak dia buat. So kita check buku dia. So bonus pada dia lah. Kita discuss apa yang jawapan dia. So dengar betul-betul ya. Siapa ni nanti teacher akan message lah siapa punya buku ni. Teacher terang explain ikut according buku dia. So sekarang ni soalan yang seterusnya. Ramalkan apa yang berlaku kepada isi padu air di dalam beg plastik selepas 10 minit. So jadi beg plastik ni kan penuh kan. Ya. Penuh air dia. Dia kata ramalkan, kan, apa dia kata? Ramalkan apa yang akan berlaku kepada isi padu air. Bila tanya isi padu air, jangan jawab jisim. Jisim dengan isi padu adalah benda yang berbeza. Ya, tak boleh kata kat situ jisim. Kalau orang yang katakanlah korang dapat pemeriksa yang sangat strict, dia tak bagi betul dekat situ. Tapi kalau dia pun memang tak betul, sebab tanya isi padu tapi kita jawab jisim. Apa yang ditulis kat sini ialah jisim air di dalam beg plastik berkurangan. Kalau dia jawab isi padu air di dalam beg plastik berkurangan, itu betul. Sayang kan, maka kat situ dah terbuang. Sebab isi padu dengan jisim adalah benda yang berbeza. Okey. So kita tengok kat sini. Ini
yang second punya eksperimen. Okey, tu ais dalam cawan. Lepas tu dalam cawan tu ais tu bertukar menjadi air. So kita tahu kalau ditanya apakah proses ni, kita tahu yang tu adalah proses peleburan. So apakah inference terhadap saiz ais dan isi padu air di dalam gelas lepas 15 minit. Dia minta apa dia? Inference. So inference terhadap saiz ais dan isi padu air. Bila dia minta saiz ais dan isi padu air, lagi sekali kat sini kita circle kan, saiz ais, isi padu air. Tolong baca betul-betul. Apa jawapan yang dia tulis? Ais menjadi air kerana dibiarkan lama. Dia tak mention pasal saiz pun. Jadi bila kita tak ikut apa kehendak soalan, kat situ nanti pemeriksa akan terus pangkahkan je lah. So bila dia minta saiz, kita jawab saiz. Jangan kita cakap ais menjadi air. Itu bukan saiz. Ya. So apa yang kita perlu cakap kat sini? Saiz ais mengecil kerana ia melebur menjadi cecair, ya, atau menjadi air. Maka isi padu air, kita mention isi padu pula. Maka isi padu air bertambah. Okey, itu cara-cara jawabnya. Ya. Okey. So kita semua based on pada apa soalan yang kita perlu buat pembetulan lah dekat sini, ya. Okey. Tengok next gambar. Nampak tu gambar jam randik kan? So tu jam randik. Dia tanya dekat sini, nyatakan unit piawai yang digunakan. So jam randik, masa dah jam 4 dulu, kita ada belajar dalam chapter pengukuran, bab 6 tak silapnya. So jam randik dia ada dua. Yang bahagian yang luar tu dia ukur saat. Yang bulat yang tengah tu dia ukur minit. Jadi unit piawai yang dia guna dekat sini ialah saat dan minit. So kalau boleh janganlah tulis saat je. Letaklah minit sekali, saat dan minit. Tapi kat situ kita bagi betul lah. Biasanya untuk soalan macam ni satu markah. InsyaAllah lah dia bagilah markah kat situ. Okay. So kita tengok next soalan. Okey, pada student yang mana ada buku ni, boleh terus buka buku ni. Seronok lah korang kalau katakan korang tak jawab lagi soalan ni. Kita dah bincang kat sini dah. So, korang sendiri ada jawapan dia dekat dalam video ni. Okey. So, tengok. Tadi gambar tu kan, situasi dalam Raja di Bawah menunjukkan satu pertandingan sukan sekolah, iaitu acara lumba lari 200 meter. So dia cakap kat sini, dia tanya, nyatakan bagaimana alat pengukur masa ini dapat membantu dalam acara lumba lari. So alat pengukur masa yang apa yang dekat sini kita guna? Okey, jam randik. Kan jawapan soalan ni kan dia daripada yang ada gambar jam randik. Tapi jawapan kat sini dia tulis nyatakan bagaimana alat. Dia kata nyatakan bagaimana alat pengukur masa ini membantu. Jawapan dia janganlah jawab jam randik. Dia tanya alat ni bagaimana dia guna. So takkanlah kita kata macam contohnya lah orang tanya kan, rice cooker. Macam mana menggunakan alat ini? Lepas tu korang jawab, oh tu rice cooker. Jawab soalan tak? Tak jawab kan? So kita dah tahu gambar asal tadi atas tu dia tunjuk gambar jam randik. Memanglah dia tak mention benda tu jam randik untuk pada soalan yang atas sekali tu. Tapi bila dia keep on saying menggunakan alat ini, kan korang dah jawab tadi tu jam randik. So bila tanya bagaimana, korang kena explain lah macam mana guna benda ni. So jawapan yang tepat untuk ni, okay, ia dapat mencatat masa larian dengan tepat. Itu je. Okay. Okay. Yang lain semua okay. Ada apa lagi? Kita skip untuk peraturan bilik sains. Biasanya soalan untuk peraturan bilik sains ni student jawab dengan excellent je lah. Ya. Kita try skip dulu. Kita masuk chapter soalan yang berkaitan dengan mikroorganisma. Sesuai lah mikroorganisma kan soalan ni. Mesti dia akan nanti tak silap soalan sains pasal mikroorganisma, dia akan tanya pasal virus COVID-19.
Ya. Okay. So, ada gambar mikroskop. Okay, agak-agak virus COVID-19 ni boleh tengok pakai mikroskop tak? Dia virus kan? So, biasanya kalau virus kita guna mikroskop elektron. Sebab mikroskop tu boleh melihat virus. Kalau setakat guna mikroskop cahaya hanya boleh tengok bakteria, fungi, algae, apa lagi satu? Protozoa. So, virus dia special case sikit. Dia tak boleh guna mikroskop biasa-biasa. Kita panggil, dia akan guna, kalau kita nak tengok virus, biasanya kita akan guna mikroskop elektron. Sebab virus adalah benda yang sangat seni. Dalam semua mikroorganisma, yang paling kecil sekali adalah virus. So, kalau katakan kita nak tengok virus, kita guna mikroskop yang special, yang tak ada kat sekolah. Okay, mustahil ada kat sekolah kan. So, kita guna mikroskop elektron untuk tengok virus. Okay, so kita tengok kat sini. So, semasa penyiasatan proses hidup mikroorganisma, titisan air kolam diperhatikan menggunakan alat di atas, iaitu mikroskop lah. Hamzah, don't touch that. Okay. So, apakah tujuan pemerhatian ni? Kenapa kita nak tengok mikroorganisma yang ada dalam air kolam tu? So, jawapan kat sini untuk melihat mikroorganisma bergerak. Bukan. Ya. Sebenarnya apa yang kita nak tengok adalah untuk melihat mikroorganisma, bukan bergerak je lah. Ya. Tapi kat sini untuk teacher tak apalah, kita bagi je lah. Okay. So, dia kata kat sini soalan pasal saiz mikroorganisma agak sangat halus. Ya. So, dia kata tanda mikroorganisma yang hanya dapat dilihat bawah mikroskop elektron. Tadi kita dah cakap, iaitu virus. So, kat sini ada virus HIV, virus influenza dan kulat. So, mungkin virus influenza ni besar lah kotnya. So, kita jawab HIV. Patutnya janganlah tulis virus juga. Biasanya kita tak tahulah. Mungkin virus influenza ni ada kemungkinan kita tengok juga bawah elektron kan. So, tapi kalau kat sini yang paling tepat adalah virus HIV. So, kalau kita tengok virus influenza dengan virus HIV adalah lebih kecil daripada virus influenza. Jaranglah dia tanya macam ni kan, siapa lagi kecil. Siapalah nak hafal jenama jenis virus, lepas tu nak tahu dengan saiz. So, kalau dekat sini kita tahu virus HIV adalah paling kecil. Dia lebih kecil daripada virus influenza. So, yang mana satu kita guna elektron, mikroskop elektron adalah virus HIV. Kalau laju sangat, repeat balik. Ya. So, ramalkan apa yang berlaku jika seseorang dijangkiti HIV. Biasanya apa yang ditulis kat sini, sel badan akan mati. Bahagian sel yang mana satu? Okey, jawapan yang paling ringkas biasanya kita akan jawab ia membawa maut. Ya. Okey. So, katakanlah korang buat eksperimen. Dah bosan sangat duduk kat rumah lama sangat. So, pergi beli yeast. Letak dalam botol yeast tu. Katakan korang bancuh air gula. Lepas tu letak yeast dalam botol tadi tu. Lepas tu, pada penutup botol tu, korang letaklah belon. Okey, letak belon macam tu. Okey, ni teacher dengan anak-anak teacher pernah buat dah. Diorang pun terkejut tengok tahu-tahu belon tu kembang. So, bosan-bosan duduk kat rumah boleh buat eksperimen ni. Mudah je. Minta pergi beli satu paket yeast. So, dia tanya kat sini. Soalan favourite yang suka tanya dalam kertas 2. Apakah tujuan eksperimen? Okey. So, bila korang tahu, kan eksperimen ni nak menunjukkan belon tu kembang. So, yeast adalah salah satu jenis mikroorganisma. Ya. So, bila mikroorganisma, kita tahu mikroorganisma adalah benda hidup. Ya. Bila katakan benda hidup, dia juga bernafas. So, tujuan eksperimen ni sebab kita tahu bila letak belon kat situ, belon tu akan mengembang. Maksudnya, ada terbebasnya udara. Udara tu datang daripada mana? Daripada yeast. So, yeast tadi, dia bernafas. So, dia membebaskan gas karbon dioksida. Jadi, tu pasal lah belon tu tadi akan mengembang. So, kita balik pada soalan ni. Apakah tujuan eksperimen ini? So, kita boleh katakan untuk menyiasat mikroorganisma bernafas. Okey.
Apakah perubahan yang dapat diperhatikan? Pemerhatian apa yang kita perhati? Belon tu mengembang. So kita kata belon mengembang. Nyatakan inference. So nyatakan inference tentang perubahan yang diperhatikan. So inference ni lebih kepada kenapa. Okey, kenapa benda tu jadi macam tu? So instead of guna kenapa ataupun sebab apa dia jadi macam tu, so perkataan lain yang digantikan untuk sains adalah nyatakan inference. Ingat inference, bila dia tanya inference tu, sebab apa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam tu? So kita boleh kita kata kat sini, yeast bernafas membebaskan karbon dioksida. Ataupun yeast bernafas pun okey jugalah sebab benda tu, tapi kenalah mention kan, bernafas macam tarik nafas lepas tu hembus. Tapi kenapa dia mengembang? Kalau boleh jawablah lebih. Kat sini jawapan yang ditulis hanya yeast bernafas. Kita baik hati, kita tanda je lah betul. Ya. So kalau ikut kat sini, yeast bernafas membebaskan gas karbon dioksida. Membebaskan karbon dioksida, dia bebaskan. So apa yang gas yang terperangkap dalam balon tu tadi adalah karbon dioksida. Macam kita jugalah, macam organisma kelas macam kita organisma. So kita membebaskan karbon dioksida. Sama juga dengan mikroorganisma, dia pun membebaskan karbon dioksida. So bila dia bernafas, dia menggunakan oksigen. Tapi tak macam kita lah, kita kuantiti yang lebih banyak. Mikroorganisma, dan nama pun mikro kan, mikro maksudnya kecil. So bila mikroorganisma, dia hanya menggunakan oksigen, bernafas menggunakan oksigen hanya dalam kuantiti yang sedikit saja, sudah cukup lah. So soalan seterusnya kat sini, apakah faktor penting dalam proses hidup mikroorganisma yeast? Mengapa? Apa faktor penting? Faktor penting apa kat sini? Tadi gambar ni okey. Tunjuk balik. Gambar tu nampak kan botol terang. Terang ni. Okey tu. Yeast dan gula. So kita kata bila ada gula maksudnya ada nutrien untuk yeast tu. So apa faktor penting untuk dia menjalani proses hidup dia? So kita kata kat sini, yeast memerlukan nutrien iaitu gula untuk menjalani proses hidup. Ya. Okey. Kita cuba pergi cepat je ni sebab kita nak bincangkan soalan dan jawapan, dan macam mana cara nak menjawab soalan kertas 2. Okey. So kita masuk chapter yang seterusnya, interaksi antara hidupan. Okey. So interaksi antara hidupan. Apa yang gambar yang kita boleh nampak kat situ adalah antelope dan dia kata kat situ baboon. Macam baboon kan, macam gorila kan. Tak kisahlah apa-apa spesies monyet kat situ. So dia kata kat sini antelope mempunyai deria pendengaran dan bau yang baik. So tu antelope. Manakala baboon mempunyai deria penglihatan yang baik. So antelope punya deria penglihatan tak berapa okey lah. Mungkin macam teacher rabun kan. Ya. So teacher antelope. Siapa yang mempunyai penglihatan yang bagus tu, okay, tak adalah. So haiwan ini bekerjasama mengesan kehadiran mangsa. So diorang dua ni bekerjasama untuk mengesan pemangsa. Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan maksud interaksi antara haiwan. So dua-dua dia bekerjasama. Dia ni bagi kebaikan kepada dia ni pun memberi kebaikan kepada dia ni. Sebab seorang boleh nampak dengan jelas, tapi yang lagi, bukan seorang lah, yang spesies yang lagi satu boleh nampak dengan jelas. Yang di ada spesies pula, dia boleh bau, okay, dan dia punya pendengarannya bagus. So apa yang kita boleh cakap kat sini, berdasarkan maklumat di atas, nyatakan maksud interaksi antara haiwan. Dia nak tahu maksud, dia bukan nak tahu jenis. Ni tulis interspecies. Salah lah, sebab interspecies ni adalah jenis apa, jenis interaksi tu jenis apa. So dia nak tahu maksud. Ya. Bila nak tahu maksud kat sini, so jawapan dia, interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang bergantung antara satu sama lain. So fahamlah soalan tu betul-betul. So apa jenis bentuk interaksi kat sini?
Dua-dua membawa kebaikan kan. So mutualisme. Jawapan kat belakang tu rasanya salah lah. Okay, berikan contoh lain dengan interaksi yang sama. Contohnya kat sini adalah burung gembala kerbau. Okay, nampak guys, kita kena stop sampai sini. Sebab video ni hanya boleh 20 minit lebih sikit saja. Nanti next time kita sambung part yang kedua, cara